Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahillazi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Yang berusaha Cikgu Husna penekanan pentadbiran, Cikgu Ancabani penekanan HEM, Cikgu Harul Afimi penekanan co-curriculum. Okey, jadi kita adakan mesyuarat pengurusan hari ini untuk bincangkan beberapa perkara yang lebih-lebih lagi untuk persiapan kita menghadapi PDPR 4.0 lah. Kalau hari itu 3.0, hari ini 4.0 lah kot. Okey, terima kasih atas semua yang sudi mengikuti mesyuarat ni. Jadi pada asalnya saya nak minta gunakan link yang selalu kita gunalah, iaitu link melalui EGC tu. Tapi yang tu katanya tak boleh buat rakaman. Jadi yang ni saya minta Cikgu Fimi buat satu lagi link menggunakan Zoom meeting. Yang ni insya-Allah kita boleh rakam. Okey. Tujuan rakaman ni untuk kita nak jadikan sebagai evidence untuk kita punya modul 1 TS25. Sebab dalam tu dijatakan salah satunya ialah rakaman guru besar menerangkan tentang PDPR. Okey, jadi kita ambil kesempatan inilah dalam perjumpaan ni. Saya akan menerangkan sikit tentang PDPR sebentar lagi. Okey, agenda utama yang kita nak bincang pada pagi ni sudah tentulah yang pertama PDPR 4.0 tadi. Yang kedua tentang PBD. Itu berkaitan dengan Cikgu Husna. Lagi mungkin PBPPP pun dalam tempoh ni jugalah perlu diselesaikan. Kemudian dari segi ataupun ada lagi Cikgu nak tambah lagi, disilakan. Dari segi HEM saya nampak tentang pengurusan murid-murid, mungkin ada yang murid-murid yang terkesan daripada PKP ni, mungkin ada sebarang bantuan ataupun sebagainya, boleh kita bincangkan lagi. Dan yang terakhir tentang pengurusan co-curriculum. Mungkin pertandingan online yang boleh kita war-warkan lagi kepada murid-murid supaya adalah penyertaan di peringkat kita dalam pertandingan co-curriculum bagi mengisi dalam sijil PAJSK mereka nanti. Okey, untuk yang pertama bagi PDPR ni, apa yang saya nak sampaikan ialah tentang masih lagi berlaku ralat dalam pelaporan PDPR. Yang ni antara isu PDPR lah yang selalu diingatkan oleh pihak PPD, terutama sekali Timbalan PPD Pembelajaran, iaitu Datin Hamidah. Dalam grup Telegram guru besar. Jadi setiap hari minggu PDPR ada minggu PDPR tu ada sajalah ralat yang berlaku. Jadi ralat-ralat ni ada sebahagiannya melibatkan guru-guru sekolah kita jugalah dari segi kesilapan membuat pelaporan PDPR. Okey, jadi kita mensasarkan pada kali ini PDPR yang akan kita laksanakan bermula minggu depan ni. Kita akan cuba sifarkan ralat. Kita tak mau bagi ada ralat lah, sebab ralat-ralat yang dikemukakan tu, kadang ralat-ralat yang berpunca daripada kecuaian, silap sikit je, silap sikit tu lah, tapi yang tu lah yang pihak PPD highlightkan. Kadang-kadang mungkin terlepas pandang dan sebagainya. Jadi kita minta sangatlah selepas ni guru kita tidak lagi melakukan ralat-ralat yang seperti dinyatakan. Okey, yang pertama ralat dalam PBD. Okey, dalam PDPR ni sudah tentulah dalam kita mengajar ni sudah tentu ada kita lakukan PBD.
lakukan PBD. Jadi dalam bahagian perekodan tu, dalam pelaporan tu mesti dinyatakan kaedah PBD kita kaedah guru-guru melaksanakan PBD. Okey. Jadi salah satu bahagian dalam pelaporan tu adakah guru melaksanakan PBD? Okey. Bahagian PBD ni dia ada 3 item. Yang pertama, adakah anda melaksanakan PBD? Okey. Okey. Jadi di bahagian itu guru-guru perlu menyatakanlah kalau dia melaksanakan PBD, tandakan ya. Kalau tak melaksanakan PBD, nyatakan tidak. Okey, itu untuk bahagian pertama. Okey, yang kedua, jika guru tu tanda ya. Kalau guru tanda ya, nyatakan kaedah apa yang dilaksanakan PBD. Ada 4 kaedah. Sama ada kaedah lisan, pemerhatian, penulisan ataupun gabungan. Okey, yang tu kalau dinyatakan dia melakukan PBD. Kalau ditandakan ya pada bahagian yang pertama tadi. Okey. Kalau cikgu tu tak melaksanakan PBD, di bahagian pertama tadi dia tanda tidak. Jadi di bahagian kedua, tandalah tidak melaksanakan. Tidak melaksanakan. Okey. Dan jangan pula di bahagian 1 tadi tandakan tidak melaksanakan PBD, tapi di bahagian 2 dia nyatakan kaedah PBD tu. Jadi di situ berlakulah konflik lah. Yang atas tadi, yang soalan pertama, dia kata tak melaksanakan PBD, tapi di bahagian kedua dia menyatakan kaedah. Dah tidak di bahagian pertama, di bahagian kedua pun mesti tidak juga. Jika di bahagian pertama ya, di bahagian kedua pun mesti dinyatakan kaedah. Okey. Okey, dan yang ketiga, PBD direkod setelah selesai PDPR. Dari segi perekodan PBD. Okey, sekali lagi. Kalau di bahagian pertama tadi dikatakan tidak, kemudian di bahagian kedua tidak, jadi di bahagian ketiga pun tidak jugalah. Tidak merekod. Jadi cikgu-cikgu tandakan bahagian tidak merekod. Okey, jadi kalau di bahagian pertama tadi ya, melaksanakan PBD, di bahagian kedua nyatakan kaedah apa yang dilaksanakan kaedah tersebut, PBD tersebut, dan maka di bahagian ketiga nyatakan ya pada bahagian PBD direkod setelah selesai PDPR. Okey, jadi lengkaplah bahagian tu, bahagian PBD. Bahagian PBD ada 3 item saja yang diminta diisi di bahagian perekodan PDPR. Jadi kita mintalah guru kita pekalah bahagian ni. Jangan jadi macam sebut tadilah. Kalau bahagian 1 ya, bahagian kedua kena nyatakan kaedah, bahagian ketiga ya. Dia jangan ada pertembungan. Ada pertembungan. Contoh kalau di bahagian 1 tidak, di bahagian kedua dia nyatakan kaedah pula. Tu tak benar lah, tak betul. Okey, tu dari segi ralat PBD. Ralat PBD dalam pelaporan PDPR. Ralat lain. Ralat lain yang ni pun kadang-kadang perlu ketelitian kita lah. Yang pertama ralat dari segi ID. Yang ni saya duk perhati dalam Telegram PPD tu, ralat ID ni boleh kata hari-hari ada. Tak mahu ada melibatkan sekolah kita atau bukan sekolah kita. Okey, guru-guru melaporkan PDPR ni menggunakan ID, dia mesti menggunakan ID guru lah, ID dia sendirilah. Tapi dalam ralat tu dinyatakan guru ni menggunakan ID murid. Menggunakan ID murid. Kalau guru dia mula dengan G, tapi untuk murid mula dengan M. Jadi dapat dikesan di situ lah. Jadi yang ni saya nampak sebab yang berlaku ni kemungkinan lah. Kemungkinan. Guru tu dia guna anak guru tersebut. Anak guru tersebut dia guna telefon yang sama atau peranti yang sama ketika anak tu melakukan PDPR bersama guru dia. Okey, contohlah
Contoh macam anak saya lah kata, anak saya guna telefon mak dia, isteri saya lah. Waktu awal tu PDPR dengan cikgu dia guna phone mak dia. Okey. Bila si mak ni pula nak buat pelaporan PDPR, dia tak ubah ID tadi. Dia tak ubah. Jadi bila dia buat pelaporan, ID yang ada di pelaporan tersebut, ID anak dia lah. ID murid kan. Sebab tu berlaku ID tu ID murid. Saya menyangkakan sebab-sebab itulah yang berlakunya ralat pada bahagian ID. Yang seterusnya tadi ralat PBD, ralat ID, ralat pendekatan. Ralat pendekatan PDPR. Okey, pendekatan PDPR ni ada 3 pendekatan ataupun 4 pendekatan. Yang pertama online, yang kedua offline, yang ketiga offsite, yang keempat gabungan online dan offline. Okey. Bagi ralat ni berlaku ada cikgu-cikgu yang mengisi bahagian offsite. Offsite ni pembelajaran di lokasi seperti pusat komuniti ataupun pusat pembinaan banjir dan sebagainya. Okey, jadi dalam isu kita hari ini, isu PKP ni, bahagian offsite ni tak berlaku. Tapi ada juga guru yang masih menandakan pendekatan PDPR-nya secara offsite. Jadi yang ni pun ralat yang macam saya sebut tadi lah, mungkin kecuaian guru tu ataupun nak kata dia tak faham lagi apa itu online, offline, offsite ni, wallahualam lah. Tapi berlaku. Dan saya semak ralat ni dalam baru-baru ni yang dihantar tu, ni sekolah kita ada. Ni sekolah kita ada. Cikgu masih lagi menandakan di bahagian offsite. Okey, dia sama ada online sepenuhnya ataupun offline sepenuhnya ataupun gabungan online dan offline. Okey, seterusnya bilangan murid yang tidak sama dengan jumlah murid. Maksud kata bilangan murid yang join PDPR tersebut dengan yang tidak join, yang tak ikuti, bilangan murid yang mengikuti plus bilangan murid yang tidak mengikuti tidak sama dengan jumlah murid. Ni pun berlaku ralat di situ. Contoh kelas, mana-mana kelas lah kita bagi contoh. Bilangan muridnya 30 orang. Okay. Jumlah keseluruhan murid 30 orang. Yang ikuti kelas 15. Yang tak ikuti 14. Jadi baru 29. Jadi jumlah murid keseluruhan 30. Jadi yang tu pun berlaku ralat di situ. Jadi seorang tu pergi mana? Maksudnya macam itulah. Okey, yang tu saya harap sangatlah selepas ni kita tak berlaku lagi lah ralat yang seperti yang nyatakan tadi. Dan kita harap cikgu-cikgu kita dapat berhati-hatilah ketika mengisi pelaporan ni supaya ralat di peringkat daerah dan seterusnya dapat dibersihkan. Jadi kita harap sangatlah isu-isu ralat ni tak timbul lagi. Sebab kita mungkin faham kata ralat sikit lah bagi kita kan. Tapi di peringkat mereka yang lebih tinggi, ralat-ralat ni mungkin dianggap lebih perkara yang sangat penting. Okey. Itu dia. Kemudian ada respon apa tak bagian tu? Ya, Cikgu. Assalamualaikum. Berkenaan dengan ralat tu, Cikgu, saya dah berhubung dengan 4 cikgu yang terlibat ni, Cikgu. Iaitu Cikgu Hanisha berkaitan dengan ralat dari segi pemilihan offside. Jadi saya dah bagi penerangan kepada dia berkenaan dengan pemilihan sebenarnya lah. Offline mungkin dia memilih offline, dia letak offside. Untuk Cikgu Solehah Pro sekolah, ada kesilapan di situ dari segi jumlah murid. Jumlah murid tu ada jumlah yang tidak tepat lah maksudnya. Dari segi jumlah yang offline dan juga online, bila dijumlahkan balik, dia jadi terlebih 2. Macam itulah. Jadi saya minta dia untuk semak semula untuk buat pengiraan dan pastikan selepas ni laporan dia tepat dengan jumlah murid dalam kelas sebenar. Bagi dengan Ustazah Nur Aini,
dia berkaitan dengan, kalau tak salah saya, berkaitan dengan pemilihan murid offline, menjadikan jumlah tu juga berbeza. Samalah juga dengan Ustazah Rusniza. Jadi keempat-empat cikgu dan ustazah ni saya telah hubungi dan saya minta supaya merujuklah kepada catatan nota yang setelah saya edarkan sebagai panduan kepada kita untuk menyelesaikan laporan PDPR ni, cikgu. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih. Ya, okey, salah seorangnya yang saya nak sebut nama kat tadi ialah Ustazah Nur Aini Mutalib lah. Dia pilih offside. No? Jadi minta lepas rujuk ni lah. Panduan PDPR versi 2. Jadi kita pakai yang ni. Dan untuk PDPR seterusnya ni, yang mula minggu depan tu pun akan guna manual ni. PDPR 2.0. Cikgu, untuk jadual waktu pun masih kita guna dengan jadual waktu 3.0 juga kat cikgu? Yang kita buat agihan tutorial dan sebagainya tu. Yang tu memang cikgu-cikgu dah pakai tahu habis semua kan? Ya, ya. Untuk 4.0 kita masih kekalkan jadual tu kan? Kekal kita kekal. Tengok. Okey, tak ada perubahan lah. Okey, masih. Itulah. Okey, okey, baru-baru ni saya ada bincang dengan Cikgu Senang. Nah, pasal adalah seorang dua waris yang memohon agar PDPR ni dilaksanakan secara dua hala sepenuhnya. Maksud kata macam pergi sekolah lah. Mana kata cikgu mengajar dan murid-murid berada live nah, ketika yang sama. Jadi saya nak mohon pandangan di sinilah. Sama ada untuk PDPR yang kita nak buat nanti ni 25 hari tu. Panjang tu. 5 minggu. Okey. Jadi untuk yang kita nak untuk PDPR selepas ni saya duk fikir seseorang jugalah. Ada kalanya macam nampak ada keperluan lah kita melayan waris ni. Sebab yang pertama sekarang ni dalam tempoh PKPD. Jadi waris ni kebanyakannya BDR, berada di rumah. Jadi kalau kata waris berada di rumah, bagi murid yang berkongsi peranti dengan waris, bolehlah digunakan peranti waris ketika tu. Waktu pagi yang jadi kita yang isu kita sebelum ni nak diadakan secara dua hala, contohnya melalui Google Meet. Tak ramai murid boleh join sebab ada yang waris bekerja, jadi telefon tu ataupun gadget yang ada tu waris bawa ke tempat kerja. Jadi ketika ni untuk lockdown kali ni waris BDR, jadi elok juga kalau kita adakan secara Google Meet, contohlah Google Meet untuk PDPR kali ni. Okey, ada kotlah nak respon tentang tu. Cikgu, bagi pandangan saya setuju pandangan cikgu berkaitan dengan Google Meet ni. Kerana apa yang saya perhatikan, ada beberapa guru yang telah melaksanakan kaedah Google Meet ni memang amat memberi kesan kerana berlakunya pembelajaran dua hala. Dan dari segi pembelajaran dua hala ni, cikgu juga dapat melaksanakan PBD secara tidak langsung. Jadi penyoalan ataupun soalan terbuka yang cikgu kemukakan tu dapat dijawab dengan segera dan cikgu dapat menandalah untuk PBD yang cikgu nak laksanakan bagi murid yang dah selesai 5 latihan kita tu. Jadi saya rasa dua hala ini memang amat penting lah. Kalau dia tak masukkan dalam GC sekalipun, dia WhatsApp bagi kita dan kita buat semakan, kita note sikit, at least kita bagi tahu kepada dia supaya waris pun nampak adanya respon kita kepada kerja anak dia. Itu saja. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, terima kasih atas pandangan semua. Jadi ringkas kata kita setujulah kalau kita untuk PDPR ni kita seolah-olah kita wajibkanlah daripada cikgu bagi ada juga kurang seminggu sekali kan, bagi ada yang dua hala tu, yang betul-betul dua hala lah. Patut kata offline online sepenuhnya. Okey. Jadi saya duk tengok juga cikgu-cikgu yang dalam yang bahagian saya yang saya ada dalam grup WhatsApp tu, yang kita join kan grup WhatsApp kelas-kelas tertentu tu. Ada juga yang memang dia tak buat pun Google Meet, dia tak buat pun apa yang bersemuka macam kita buat ni. Tapi dia sentiasa ada ketika tu dalam tempoh PDP dia tu. Maksud kata kalau waris murid tanya dalam grup, dia respon. Maksud kata dia sentiasa ada di situ lah maksudnya kan.
Dia bagi sekali habis ngak-ngak tu kan. Jadi murid jawab, murid tanya balik, dia respon ketika itu juga. Jadi saya nampak tu pun bolehlah, dia baris pun dia parti dia tahu okey cikgu mengajar seolah-olah macam di sekolah jugalah. Murid tak faham tanya cepat-cepat terang balik. Jadi maksudnya berlaku di situ sekurang-kurangnya setidak-tidaknya adalah juga hubungan dua hala di situ macam Cikgu Husna tadi, cara voicemail dan sebagainya kan. Okey, okey. Jadi kita tutup mesyuarat kita dengan tasbih Farah dan boleh mesyuarat esok ya? Esok. Okey. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.